Podcast Ram bersama ahli bosku. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel ahli bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. So guys, kita ke podcast Ram yang ke-14 guys. Wow, dan saya rasa podcast ni ditayangkan pada bulan Ramadan. Jadi selamat menyambut bulan Ramadan kepada rakan-rakan muslim, semua muslim di dunia ni. Mudah-mudahan Ramadan kali ini ada Ramadan yang terbaik daripada sebelumnya. Dan mudah-mudahan apa yang kita buat ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So, kita akan berkongsi kisah seram di bulan Ramadan ni. Jadi, saya perlukan sokongan daripada anda untuk kongsikan dan sharekan kepada rakan-rakan yang lain. Jadi, jangan buang masa lagi. Kita ke kisah seram yang pertama. Baiklah, kisah seram kali ini berlaku kepada beberapa orang pemuda. Mereka ni 4 orang sahabat baik merancang untuk bercuti di satu kawasan tempat yang berhampiran dengan pantai. So mereka menyewa satu homestay untuk mereka stay dan healing bersama-sama lah. Jadi mereka sampai pada petang tu dan semua bersiap-siap dan mereka pergi ke pantai untuk mandi-manda lah. Jadi lebih kurang mendekat maghrib gitu baru mereka pulang. Dan selepas pulang mereka pun tidak keluar makan, mereka hanya makan di rumah, mereka masak sendirilah. Jadi di homestay tu dia ada balkoni. Jadi biasalah kalau pemuda-pemuda ni nak healing, diorang akan di luar balkoni, akan sambil merokok kan, sambil makan kuaci, lepak-lepak. Jadi dia arahkan kawannya ni untuk buat air. Jadi si kawan ni pun pergilah dapur buat air. Dia tengok kawannya, oh ada 3 orang. So termasuk dia 4 orang lah. Jadi sampai di balkoni dia pun letaklah 4 gelas dan bagi. Dan kawannya cakap, kita 3 orang siap lah. Dia cakap, si Mat ada dalam bilik tidur. Biar betul belengah. Bukan kita 4 orang kah? Iya memang 4 orang, tapi si Mat dalam bilik belengah. Jadi kita 3 orang siap lah di sini. Jadi di belakang tu siapa? Dia cakap kan kawannya seorang tu. Belakang? Ya tu belakang tu. Dan bila mereka toleh, ada satu makhluk, ya, betul-betul macam kawannya, tapi hanya tunduk diam, tidak bercakap. Jadi orang heran, siapa pula ni kan? Bila tengok betul-betul, ini bukan kawan kita ni. Orang tegur, kau siapa? Benda tu tidak bercakap, ya. Kemudian kawannya satu kuis lah, dia kuis pahak kawannya. Dia cakap, kita masuk ruang tamu sekejap. Orang cakap begitu, ya. Jadi 3 orang ni masuklah. Dia cakap, siapa di luar tu belengah kan? Kenapa dia macam diam siap tu? Kemudian kawannya seorang tu cakap, weh belengah, kau nak perasan ke apa yang kita tengok tu? Dia cakap, kenapa? Itu bukan manusia. Astagfirullahaladzim, kau biar betul-betul aku cakap belengah. Ayo kita tengok balik belengah, apa benda tu. Jadi orang pun pergi keluar balik lah. Dan bila orang keluar, makhluk tu sudah hilang. Uish, dia cakap kan, betul Nah, di situ bulu roma orang mengembang sudah. Dia cakap kan, apa benda tu? Aku ambil air tu, kita lepak di ruang tamu sejak. Jadi kawannya pun ambil air tu sambil takutan lah. Tutup pintu dong. Tutup pintu slide tu, kunci. Dong duduk di ruang tamu dan masih berfikir apa benda yang dong nampak tadi. Kemudian dong teringatkan kawan dong si Mat tu. Coba kau tengok betul ke si Mat tu tidur di bilik. Jadi kawannya seorang ni pun pergilah masuk bilik. Dan dia keluar balik. Wih, dia cakap, kenapa? Si Mat memang tidur. Ya, tapi si Mat tidur berkawan. Ada kawan di sebelahnya. Duduk baring. Macam benda yang sama di luar tadi. Sudah cakapkan. Pergi bangunkan si Mat tu. Wih, aku nak berani dia cakapkan. Gila, apa benda tidur sebelahnya tu? Begini, kita call dia. Jadi, durang call lah si Mat tu. Kawannya tu dalam bilik. Berbunyilah telefon. Tit. Jadi, si Mat pun sambut telefon. Kenapa kamu? Mat, kau keluar kejap Mat. Pergi ruang tamu Mat. Kenapa? Aku malas lah, aku tidur, aku mengantuk. Kata kawannya. Mat, bukan apa Mat. Kau tengok Mat, siapa tidur di sebelah kau Mat? Bukan manusia tu Mat. Si Mat ni pun bersegar matanya. Dan bila dia tengok di sebelahnya, terus dia berteriak, wah, keluar dari bilik. Astagfirullahaladzim, apa tu, hantu, dia cakap.
Kawan-kawannya ketawakan dia. Nah, kan Mat, kau dah kena Mat. Apa cerita ni? Si Mat pun terkejut lah dengan apa yang dia nampak. Dan bila mereka nampak semua bilik tu, benda tu sudah tidak ada. Dan baru mereka tahu bahawa homestay tu memang berhantu. So mereka berfikir, adakah mereka terus tinggal di homestay tu ataupun balik? Ya, jadi mereka bercerita lah, bercadang. Mereka cakap, tak boleh juga lah, kita kena stay je ni. Rugi kita bayar homestay ni, mahal. Orang cakap, tidak kan kita menghadap satu malam benda ni. Tiada juga tu, kita baca doa siap. Jadi mereka nekat untuk ramai-ramai tidur di ruang tamu. Ya, orang tidak mau tidur di bilik mana-mana. Jadi orang tidur di ruang tamu. Jadi orang habiskan masa malam tu lepak lah. Ya, lepak sambil bercerita tentang gangguan-gangguan dalam rumah tu. Dan mereka pun tertidur. Keesokan harinya guys, semua tidur. Bila bangun mereka tidur di tempat. Satu tidur di tandas, satu tidur di balkoni, satu tidur di dapur, satu tidur di luar rumah, di depan bilik. Dan bila bangun orang terkejut. Kenapa kita ni tidur tempat lain-lain ni? Rupanya benda tu telah mengalihkan mereka ketika tidur. Dan lepas tu durang sarapan, mandi, terus check out daripada homestay tu. Dan mereka sudah tidak mau lagi menyewa di homestay tersebut. Baiklah, kisah seram seterusnya berlaku kepada 3 orang perempuan. Mereka ni tinggal di asrama. So, kejadian ni berlaku pada bulan Ramadan. Okey. Ramadan diganggu hantu. Jadi setiap bulan Ramadan sekolah dorang ni dorang adakan qiyamulai, solat malam. Jadi solat malam ni lebih kurang pukul 3-4 pagi begitu. Jadi 3 orang perempuan ni kira senior lah. Jadi mereka dajal lah mau kenakan dorang punya junior-junior ni. Jadi dorang cari satu idea untuk menakutkan rakan-rakan mereka. Mereka tahu junior-junior ni jenis penakut. Dan kebiasaan di asrama dia akan ada satu lagi macam di belakang tu macam ada balkoni kan. Tapi memang agak bahaya, tapi memang ada lah situ lah. Jadi mereka boleh keluar dari tingkap dan boleh melompat-lompat di situ untuk menakutkan bilik-bilik junior lah. Jadi mereka rancang 3 orang. Satu dari belakang, satu dari depan, dan satu lagi dari depan sana lagi. Jadi ada 3 lah. Jadi yang satu orang rakannya ni sudah dari balkoni dan diarahkan rakannya satu lagi ni terus menuju ke bilik, dan satu lagi dari arah bertentangan. Jadi orang rancang baiklah. Cakap mesti gempak ni malam ni ya. Jadi si kawan ni yang di belakang bangunan ni, balkoni belakang rumah ni, dia melompatlah menuju ke bilik junior tu. Belum sempat lagi dia sampai ke bilik tu, tiba-tiba ada orang di belakangnya tengah macam berdengus yang dan bila dia tengok, kawannya si Sally. Sally, dia cakap, aku kan suruh kau dari depan, kenapa kau dari belakang sini? Tapi benda tu tak bercakap. Ya, Sally, dia cakap, aku sudah cakap kau dari pintu depan, bukan dari tempat aku. Tapi kawannya tu tak bercakap juga. Lantak kau lah, kau ikut jalan aku dari belakang, dia cakap. Jadi dia pun melompat lah. Lompat. Dan hampir sampai ke bilik junior tu. Bila dia tengok, ada sudah kawannya tu dekat pintu bilik junior tu. Dia cakap, dia cakap, Sally lah jujur kau bilang yang berjalan kan? Kau kah? Dan bila dia tengok belakang, benda tu sudah tidak ada. Dia cakap, tak kan si Suzy, dia cakap kan. Dan bila dia tengok, si Suzy kan sepatutnya di pintu satu lagi. Dan bila dia tengok, tak ada si Suzy. Dia cakap kan. Kemudian dia tegur lah kawannya tu, Sally. Junior masih tidur, nak perasan kan. Suzy mana? Aku tak tahu. Jadi macam dorang, kita batal. Dorang batalkan dulu dorang punya gerakan untuk menakutkan junior ni. Jadi mereka buka semula kain kapan dorang, kain telekung dorang ni, dorang berjumpa semula, dorang cari Suzy. Suzy mana? Aku tak tahu. Ayo kita turun ke surau dulu, kita cari dia. Ya. Dan bila dorang turun, dorang nampak si Suzy keluar dari tandas. Suzy, macam melompat lah pakai telekung tu. Suzy, kenapa kau lambat? Dia cakap kan. Tapi si Suzy tu hanya diam. Dan tiba-tiba si Suzy tu U-turn semula dan dia langgar dinding, dan dia tembus dinding tu. Terkejut ya
perempuan tu dengan rakannya si Sally tu terkejut, dorang nampak kawannya tu si Suzy tembus dinding. Wih, dia cakapkan itu bukan si Suzy, itu hantu. Nah, lintang pukang dorang lari ke bilik semula, dan bila sampai bilik dorang nampak si Suzy tengah berselimut. Dia cakap, ni si Suzy ni hantu ni. Jadi orang cubit lah kawannya tu. Kawannya tu, aduh, dia cakap, kenapa kau tak pergi ke pintu sebelah tadi? Wih, gila kau Melengah, aku jumpa pocong betul, dia cakap. Aku pikir kamu, rupa-rupanya bukan, dia cakap. Nah, itulah akibatnya cuba menakutkan orang, tapi mereka yang ditakutkan. Dan selepas tu mereka tidak tertidur sampai sahur, dan selepas sahur baru mereka tertidur dan sangat-sangat mengantuk. Dan kisah tu menjadi kecoh di asrama. So, kisah seram seterusnya berlaku kepada 2 orang perempuan. Mereka ni berkursus di Kota Kinabalu. Jadi mereka menginap di satu hotel. Hotel tu dikatakan berdekatan dengan kompleks Beli Belah Suria. Jadi cuba carilah hotel mana ya. Saya pun tidak mau detailkanlah hotel mana. Jadi mereka menginap di hotel tu. Jadi si kawan yang satu orang ni, dia dahulu masuk bilik lah. Dan kawan satu orang ni berjalan-jalan dulu lah di Suria, jalan di pasar Filipina. Jadi lepas tu baru dia balik ke bilik. Dan bila balik ke bilik, si kawan ni cakap lah. Dia cakap, kau tadi ada masuk ke tandas kah? Jadi si kawan ni cakap lah, mana ada, aku baru pulang ni. Oh, dia cakap, dari tadi aku dengar macam ada orang dalam tandas. Kah perasaanku? Mana ada, dia cakap kan, aku baru pulang ni. Mungkin perasaanku kot, dia cakap. Jadi dorang abaikanlah, Boban tak tahu sejak. Jadi mereka buat seperti biasalah, berehat di bilik. Dan sekali lagi betul-betul ada bunyi seperti ada orang dalam tandas, macam ada orang guna dalam tandas kan. Jadi kedua-duanya macam sedarlah. Betul kah macam ada orang dalam tandas kan? Kemudian diorang pergi cek, dan bila pergi cek, sinki di tandas tu terbuka. Dia cakap, kau ada guna ke tadi? Mana ada, dia cakap kan. Tutuplah. Diorang tutup lah. Kemudian diorang baring balik. Dia cakap, kau terlupa kali tutup tadi. Mungkinlah, kawannya cakap. Tiba-tiba ada pintu bilik mereka diketuk. Tok diketuk kan. Dia cakap, siapalah pula ni? Kenapa tak guna loceng siap kan? Jadi keluarlah si kawan ni, tengok tak ada orang. Tengok kiri kanan tak ada orang. Dia tutup balik. Nah, kawannya cakap, tiada orang. Dia orang duduk lagi lah baring sambil tengok handphone. Sekali lagi bilik orang diketuk, tok. Tak puas hati dari si kawan ni, dia cakap kurang asam betul-betulnya. Dan dia serga, dia buka pintu, dia teriak, "Woi, siapa kacau-kacau ni?" Dia tengok kiri kanan pun tidak ada. Kemudian dia masuk bilik, dia cakap sama kawannya, "Aku rasa sebenarnya kita ni kena ganggu ni." Dia cakapkan berdasarkan apa-apa yang dorang lihat lah. Sudah, dia cakap kena ganggu lah pula. Dia cakapkan, abaikan cak lah, Boban tak tahu cak lah. Jadi mereka pun sambunglah tengok handphone balik, rehat-rehat. Tiba-tiba si kawan ni, dia cakap, dia cakap, apa di luar tingkap tu? Luar tingkap mana boleh? Di luar tingkap, orang ada di luar tingkap. Tu ada macam ada orang. Dia cakapkan, siapa tu? Kemudian terdengar bunyi macam bunyi besi. Jadi yang kawannya atau orang dekat tingkap tidak puas hati, dia buka lah. Dia buka tingkap, tiada apa-apa. Tak ada apa-apa pun, dia cakapkan. Tapi kawan ni sudah takut. Kemudian dia tanya lah kawannya tu, kau period kah? Ya, aku ni period. Dia cakap, memang benda ni suka kalau ada benda orang period. Jadi diorang pun sudah tidak sedap hati. Ya, memang ada gangguan dalam bilik hotel mereka. Tidak lama kemudian mereka terhidu satu bau wangi. Kemudian bertegurlah, dia cakap, kau ada perfume kau bau ni? Mana ada sebenarnya. Kenapa lah harum tiba-tiba ni kan? Kemudian sekali lagi air di sinki mereka terbuka. Bunyi air macam seperti ada orang guna tandas. Sudah. Si kawan dan si kawan ni tidur satu katil berselimut. Dia cakap, memang confirm dengan bilik ni berhantu. Diorang biarkan tandas tu, pipe dia terbuka sampai keesokan paginya. Dan macam-macam mereka dengar gangguan dalam bilik tu. Kadang-kadang TV tu terbuka sendiri. Terbuka sendiri kan siaran. Lepas tu off sendiri. Ketakutan. Diorang tidak mau keluar dari selimut. Kita kena ganggu ni. Sudah dengar. Kita baca doa siap dengar. Besok
kita tukar bilik hotel dengan, woi tak sanggup aku beli kalau semalaman begini. Dan sampai keesokan subuhnya sampai pagi begitu, mereka tidak dapat tidur. Dorang telefon kawan dorang di bilik lain, dorang sanggup tinggal ya kata orang berehat di bilik kawannya daripada berehat di bilik sendiri. Dan mereka request dengan hotel untuk tukar bilik. Dan reception hotel tu tidak membantahkan macam yang tidak boleh cik, tidak boleh. Tapi orang cakap okey cik, kami tukarkan bilik. Sepertinya mereka sudah tahu memang bilik tu berhantu. Jadi guys, setakat itu saja kisah seram saya kali ini. So, macam mana kisah seram saya? Adakah anda takut? Kalau takut, jangan pergi tandas malam ni sebab ada benda akan mengikut anda di belakang. Gurau saja guys. So, kepada rakan-rakan yang mendengar dan melihat video ni, kalau boleh share lah ya podcast ni kepada rakan-rakan yang lain, kerana sokongan anda membantu untuk mengembangkan channel ni. Jadi setakat itu saja video saya kali ini. Kita akan jumpa lagi di podcast seram akan datang. Ali bosku, Assalamualaikum.